Kerajaan Warisan Sabah tumbang. Bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman mengumumkan memperoleh majoriti mudah bagi membentuk Kerajaan Sabah yang baharu. Dalam satu sidang media khas petang tadi, beliau berkata, gabungan baharu terbabit membabitkan beberapa parti iaitu UMNO, Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Parti Solidariti Tanah Air Kosta dan Parti Bersatu Sabah PBS. Katanya Menteri Keselamatan Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Setiausaha Politik kepada Perdana Menteri Datuk Nardin membuat kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Johar Mahiruddin pagi tadi. Mereka membuat kunjungan hormat kepada Tuan Yang Terutama pagi tadi bagi memaklumkan gabungan baharu yang menyokong Perikatan Nasional PN di bawah kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa memperolehi sokongan majoriti untuk membentuk kerajaan baru. Tuan Yang Terutama meminta saya mengemukakan surat akuan bersumpah yang mengesahkan sokongan mereka. Saya menerima surat akuan bersumpah Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN yang mengesahkan pendirian mereka menyokong gabungan baharu yang saya ketuai, katanya. Dalam perkembangan berita yang sama, Musa Aman umum cukup majoriti bentuk kerajaan baru Sabah. Bagaimanapun, sumber pejabat Ketua Menteri memberitahu bahawa Safi'i masih mempunyai sokongan cukup untuk mempertahankan kerajaan. Dikemas kini dengan kenyataan sumber pejabat Ketua Menteri bahawa Safi'i masih mempunyai sokongan cukup untuk mempertahankan kerajaan warisan. Ahli politik veteran Musa Aman mengumumkan mempunyai cukup majoriti untuk membentuk kerajaan baru Sabah. Katanya sebuah gabungan baru diterajuinya dibentuk dan dia akan mengemukakan akuan bersumpah SD yang mengesahkan sokongan diterima kepada Yang di-Pertua Negeri Sabah. Saya juga ingin memaklumkan Yang Menteri Keselamatan Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Datuk Nardin Setiausaha Politik kepada Perdana Menteri telah membuat kunjungan hormat kepada Tuan Yang Terutama pagi tadi untuk memaklumkan gabungan baru yang menyokong Perikatan Nasional di bawah kepimpinan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin telah memperoleh sokongan majoriti untuk membentuk kerajaan baru, katanya. Jika majoriti dapat dibuktikan, gabungan itu akan mengambil alih tampuk kepimpinan negeri daripada warisan pimpinan Ketua Menteri Safi Abdal yang juga sekutu Dr. Mahathir Mohamad. Sabah mempunyai 65 anggota Dewan Undangan Negeri ADUN, termasuk 5 ADUN dilantik. Musa, bekas Ketua Menteri di era BN, harus membuktikan dia mempunyai sokongan sekurang-kurangnya 33 ADUN dalam Dewan Undangan Negeri untuk membentuk kerajaan baru. Pada 19 Julai lalu, Ketua UMNO Sabah Bung Mokhtar Radin membayangkan gabungan baru di Sabah yang disebut sebagai BN Sabah Plus Plus sebagai dasar rundingan kerusi untuk memastikan kemenangan buat PN. Sementara itu, sumber pejabat Ketua Menteri memberitahu Malaysia Kini bahawa Safi'i juga masih mempunyai sokongan cukup untuk mempertahankan kerajaan warisan. Dia juga dijangka mengumumkan sokongannya juga dalam bentuk SD. Musa tak cukup sokongan, Safi'i akan buat pengumuman tak lama lagi, kata sumber. Setakat semalam, warisan yang disokong APCO, DAP dan PKR mempunyai 43 kerusi dalam Dewan. Sementara itu, pada sidang media sama, Musa berkata dia akan menyerahkan SD kepada Yang di-Pertua Negeri Sabah Johar Mahiruddin untuk membuktikan ada cukup ADUN bagi membentuk kerajaan negeri yang baru. Bagaimanapun, Musa memberitahu ia adalah kerajaan yang ditubuhkan dengan majoriti mudah. Katanya ditanya jumlah ADUN yang ada di belakangnya, Musa tidak mendedahkan sebarang angka. Sebaliknya, dia hanya memberitahu cukup untuk menubuhkan kerajaan dengan majoriti mudah. Kami akan berjumpa dengan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri yang akan menyerahkan surat akuan yang telah diberi kepada saya, katanya. Terdahulu dalam sidang medianya, Musa memberitahu Johar memintanya agar mengumumkakan SD yang mengesahkan sokongan diberi ADUN Sabah.
Saya telah menerima surat akuan ADUN yang mengesahkan pendirian mereka, menyokong gabungan baru yang saya ketuai, katanya. Musa bagaimanapun tidak menyatakan nama gabungan baru yang dimaksudkannya. Sebaliknya, dia memberitahu ia hanya merupakan gabungan pelbagai parti yang menyokong Perikatan Nasional PN. Dalam perkongsian berita yang terakhir, Najib bersalah semua 7 pertuduhan. Menurut Hakim, pihak pembelaan gagal mewujudkan keraguan munasabah ke atas kes yang dibawa pasukan pendakwaan. Najib Razak didapati bersalah atas 7 pertuduhan salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram membabitkan dana bernilai RM42 juta milik SRC International Sendirian Berhad SRC. Bekas Perdana Menteri itu kelihatan tenang semasa Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali membacakan keputusan beliau di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Kata Muhammad Nazlan, pihak pembelaan gagal mewujudkan keraguan yang munasabah ke atas kes yang dibawa pasukan pendakwaan. Disebabkan itu, kata Hakim, pihak pendakwaan berjaya mewujudkan kes ke atas Najib melebihi keraguan yang munasabah. Keputusan hari ini adalah sabitan pertama Najib yang berdepan puluhan pertuduhan lain dalam skandal syarikat pelaburan milik negara 1MDB. Antara kes lain yang sedang dibicarakan ialah berkaitan pertuduhan salah guna kuasa dana 1MDB bernilai RM2.28 bilion, memindah laporan audit 1MDB dan pengubahan wang haram sebanyak RM27 juta milik SRC. SRC sebelum ini merupakan anak syarikat 1MDB sebelum ia kemudian menjadi milik penuh Kementerian Kewangan diperbadankan MOFINC kemudiannya. Untuk rekod ketika menjadi Perdana Menteri, Najib juga sebelum ini merupakan pengurusi lembaga penasihat 1MDB, penasihat emeritus SRC dan Menteri Kewangan. Mohon kemukarayuan pada Isnin. Bagi pertuduhan salah guna kuasa, Najib didakwa mengikut Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang menetapkan hukuman penjara sehingga 20 tahun, denda tidak kurang daripada 5 kali ganda atau RM10,000 bergantung mana yang lebih tinggi. 3 pertuduhan pecah amanah pula dibuat mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan yang menyediakan hukuman penjara sehingga 20 tahun, denda dan sebatan. Bagaimanapun, Najib 67 akan terkecuali daripada hukuman sebatan berdasarkan faktor usianya. Bagi 3 lagi pertuduhan yang dikenakan kepada Najib membabitkan dakwaan pengubahan wang haram. Untuk itu, beliau didakwa mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan B, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Ia menyediakan hukuman penjara sehingga 15 tahun dan RM5 juta atau 5 kali ganda yang terlibat, tertakluk kepada mana lebih tinggi. Selesai Muhammad Nazlan menyampaikan keputusannya, Ketua Pembelaan Najib Muhammad Syafiee Abdullah membuat permohonan supaya rayuan mereka yang dibuat sebelum hukuman dijatuhkan didengar pada Isnin ini. Bagaimanapun, permohonan Syafiee dibantah Timbalan Pendakwa Raya Kanan, Visi Tambaram. Kira-kira jam 12.50 tengah hari, Muhammad Nazlan menangguhkan prosiding hari ini dan akan bersambung jam 2 petang nanti. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online dan juga Harian Metro Online. Terima kasih kerana anda tidak jemu-jemu menyokong perkembangan channel Putra Raikal. Terima kasih juga kerana anda menonton video ini sehingga ke penghujungnya. Anda juga digalakkan untuk mengungsikan video ini ke akaun media sosial anda. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Setelah anda mengklik butang subscribe, jangan lupa juga untuk mengklik pada butang lonceng agar setiap kali saya berkongsikan video kepada anda akan mendapat sebarang pemberitahuan. Akhir sekali, jika anda mempunyai sebarang komen, jangan lupa tinggalkan pada ruangan komen di bawah.
Terima kasih. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang.